welcome back to my YouTube channel Rohana Jasman, Self Motivation with Love. Dr. Anan just came into my room and informed me that my X-ray result is everything fine and I'm allowed to discharge. Malam dah buat swab test dan this morning they call me the result is negative, so alhamdulillah then I can proceed today admission. Today they are supposed to buat procedure untuk CT scan nak melihat perkembangan baru tu bertambah besar ke dia punya nodule. Then besok pula kita jumpa gastroenterologist untuk check colonoscopy dan di situ akan buat keputusan lah sama ada terus nak buat operation pada Jumaat, buat yang bahagian bawah dan bahagian paru-paru. Tengok keadaan keputusan doktor, dia akan bincang lebih sekali. Tapi warded di sini tak boleh ditemankan oleh anak ataupun relatif je. Prosedur musim COVID ni. Alhamdulillah kat luar tu banyak kemudahan lah. Family Mart pun ada, dapat kopi pun ada. Jadi tak ada masalah lah insyaAllah. Jadi dari makanan pun. Yang penting kesihatan nanti. InsyaAllah. Semoga saya akan terus kuat. Pada malam itu, iaitu sebelum pembedahan dilakukan esok pagi, saya pun telah menghantar mesej di dalam Facebook, IG, Telegram dan juga kepada sahabat handai dalam pelbagai grup WhatsApp. Memohon agar mereka menitipkan doa dan alhamdulillah kebanyakannya telah mengadakan bacaan doa selamat untuk saya. Maklumlah kita ni hanya manusia yang begitu kerdil dan banyak melakukan kesilapan, dan dalam kesempatan itu juga saya memohon maaf kepada semua atas sebarang kesilapan yang telah saya lakukan. Mungkin semasa saya ditidurkan bukan untuk sementara tapi untuk selama-lamanya. Ianya boleh berlaku dengan hanya satu kesilapan kecil. Kita tidak tahu ya. Allah penentu segala-galanya. Dan manalah tahu semasa saya ditidurkan ditemui pelbagai jenis sel kanser bukan sahaja di dalam tulang ataupun paru-paru tetapi juga telah berebak. Hanya doa dan keajaiban sahaja yang dapat membantu saya dengan izinnya dan semoga dipermudahkan segala rawatan saya, insya-Allah. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Since you have been gone, like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Alhamdulillah, seminggu di SDMC, pengalaman duduk di sini saya akan ceritakan sebentar lagi. So, melihat kepada report yang dihantar pada saya, segalanya disupply lah di sini. Iaitu CD oleh Dr. Samila menunjukkan gambar-gambar kolonoskopik ni yang didapati saya hemorrhoid tu yang menyebabkan saya bleeding a few times lah.
Itu kita buat treatment lain kali. Report daripada Dr. Anan pula menunjukkan first suspicious beliau ialah metastatic melanoma. Dan memang betul. Dituliskan di sini, jika ianya adalah puncanya daripada lung primary, then KIV proceed with left upper lobectomy. Masa tu kalau saya sedang di frozen lah. Pilihan pertama, metastatic, most likely. Second, lung nodule. And the third is primary lung cancer. And last one maybe benign SPN, iaitu ketulan darah beku saja. Dan Dr. Anan dan Dr. Syamila tu adik-beradik rupanya, because tengok pada surname dia dan confirm by both of them. A few ubat yang akan dibekalkan. The next coming appointment is on the 2nd September, seminggu lagi, untuk next x-ray dan kembangan macam mana lah. Seterusnya ni obat-obatan yang dilistkan, menunggu husband saya datang. Ni dibagi bil, siap bil ya. Bil kita akan naik di tingkat 3. From my experience staying here for about 7 days, memang I puji lah 100%. Memang bagus. Sebab yelah, bayarannya mahal kan. Jadi kalau tak ada pun saya maybe tak adalah datang sini terus. Ini kebetulan rezeki saya. Contohnya ni, maybe dia are well trained, dan saya tak nak cerita panjang lah tentang comparison government and private hospital ni. Tapi adalah a few things yang memang diorang buat berhati-hati, dan layanannya of course lah bagus semua. Nurse yang around here memang dia punya hospitality, sambutan semuanya bagus lah. Dan contohnya bila dah dikeluarkan jarum dari sini, sungguh berhati-hatilah sehingga tak nampak pun tanda lebam ke apa. Depends pada individu lah. Di setengah tempat dia akan jadi lebam. Dari segi penyediaan makanan pun, well, standard hotel lah boleh katakan. Tapi untuk seminggu boleh tahan lagi lah. Saya jangka kalau duduk lebih lama mungkin sama je mana-mana sekalipun. Dua-dua doktor saya sempat ambil gambar, iaitu Dr. Anan dan Dr. Syamila. Tapi Dr. Isa tu pemalu. Jadi saya curi-curi lah gambar dia daripada Google. Ni dia. A few nurses yang di CCU tu, macam Angel, Syafika, Miss Chan, Miss Q. Tak sempat saya ambil gambar. Miss Chan and Miss Q tu adalah my physiotherapist. Jadi Dr. Anan peringatkan lagi, balik, rest, dan jangan buat kerja-kerja berat. Dari segi minuman, jangan minum air sejuk, air panas sangat. Just air kosong banyak. And jangan ambil sebarang perubatan alternatif sebab ianya masih baru lagi. Jadi saya pun akur lah, sebab pengalaman sepanjang medication di sini memang amat memeritkan. This is consider my second major operation in my life. First yang dulu di Sungai Buloh, iaitu clearance inguinal lymph node during my birthday 6 years ago. And this is the second time pembedahan paru-paru. Ada setengah tak je, ianya dibedah ke dilubangkan. Dua-dua. Kalau tak dibedah, macam mana nak dapat benda lah tu ya. Dia buat macam wedges lah to cover the nodule yang sebesar guli tu. Tapi untuk mengeluarkannya, jahitannya ada di belakang ni. Saya belum tengok lagi saiz jahitan dia. Nanti bila dah dibuka baru tahu berapa panjang jahitannya. Okey, ada seorang lagi yang saya tak sempat interview beliau, iaitu Amy. Amy ni adik pada kawan saya, kebetulan kerja di bahagian dietitian. It just happened that my friend told her. Jadi dia sempat datang jumpa saya lah. Just pay a visit. Panjang saya duduk di sini, saya tak keluar pun daripada ward 2A ni alone, without their assistant, kecuali pergi bahagian x-ray dengan ditemani dan dibawa dengan wheelchair. Walaupun saya boleh jalan, tapi saya fall risk ni tinggi, jadi memang dihantar pergi dan dipulangkan kembali ke sini. Tak berani pula lah keluar-keluar macam tu. Bukan tak berani saja, memang tak boleh jalan jauh. Saya buat exercise jalan kaki pun di ruangan koridor situ saja. It's about half a kilometer. Dan doktor, terapi semua ingatkan untuk terus lakukannya di rumah. Sejujurnya memang tip-top lah dia punya servis. Sebelum ni saya pernah juga sekali dulu saya buat PET scan di sini. First time saya masuk sini, tengok atas PET scan tu, dia ada ruang kosong. Cantik lah design dia, menyebabkan kita rasa tenang saja masuk dalam mesin tu. Bagusnya menenangkan seperti masuk dalam spa. Maaf ya, saya cerita sambil makan, lepas dah lapar. Kolonoskopik tu sebenarnya saya dah buat untuk beberapa kali lah sebelum ni. According to Dr. Samala, boleh ambil obat hemorrhoid, dan kalau dah teruk sangat then only baru buat operation. On the operation day, masa tu nak buat pukul 8 pagi, malam tu dah clear everything mentally and physically. Pagi tu
bawa ke operation theatre Dr. Nordin, if I'm not mistaken. Dia kata, okay, saya assistant Dr. Isa. Wan ada rasa apa-apa tak? Dia inject sini. Saya nak pergi tu just baju selai ni je lah. Stokin pun tak bagi pakai. Sedar-sedar tengok, dah atas bed dekat CCU. Alhamdulillah, syukur. Itulah ucapan nama saya. Telah selesai. Tengok jam, pukul 1.30. 5 jam operation. Tangan kanan saya boleh gerakkan. Whereby kiri ni memang tak boleh angkat langsung. Dan kaki, saya pegang pakai compression sock warna putih. So, I asked the nurse who attended me that day. Dia kata tu nak mengelakkan ketegangan berlaku lah di kaki. Rehat dulu, kata dia. After a few minutes, Dr. Anan came. Dia kata, nodules dah dibuang seperti wedges yang seperti saya lukiskan sebelum ni, 3 segi, dah dibuang. Totally, exactly. Dia adalah puncanya kanser melanoma yang daripada kelangkang dulu. Mana kanser kulit yang dah berebat, stage 4. Masa saya ditidurkan ataupun frozen, nodul tu dikaji oleh patologi. Dia kata dia ambil yang small pieces tu, dikeluarkan. Yet, masa tu tak dapat lagi lah result apa jenis sel tu ya. Speechless lah juga. Tapi baik jugalah. Since bukannya kanser paru-paru, jadi paru-paru tak dibuang. Hanya dibuang sebahagian yang wedges tu. Katanya I have to rehat dulu. Dan nanti sejam lagi fisioterapis akan datang untuk mengajar cara-cara pernafasan. Sebab oksigen di badan saya sebelah kiri ni adalah masih lemah pada waktu tu. Jadi sebahagian gambar lah waktu tu diambil. Dan malam tu kita tak raya. Telefon pun tak pegang. Apa benda tak pegang. Sejam lepas tu Miss Chan datang ajar kaedah membuat pernafasan yang betul selepas operation. Malam tu beberapa nurse gila-gila lah lapkan badan saya digunakan pundi kencing, guna bag. Mereka tu yang duty kat CCU lah yang menjaga saya selama 2 hari tu dengan ikatkan rambut kita. Teringatlah saya masa menjaga arwah mak saya dulu. Kali ni my turn pula. Saya boleh makan bubur masa tu, just soft diet. Jadi saya cuma tanya besar mana belakang. Tak besar tapi tak tahulah benda tu ada tube kat situ. So after 2 days, saya dah dibenarkan pergi ke ward biasa sebab dah agak stabil. Dan saya pun menulislah dalam group family keadaan saya. Sebelum ditempatkan di ward biasa, selepas sedar daripada operation tu, tim X-ray datang untuk X-ray badan saya. Datang dengan mesin-mesin tu, datang ke my bed, ambil gambar di situlah. Lepas ambil gambar, Dr. Anan tengok, okay, pass untuk ke ward. Ada apa aku panggil ya? Okay. As for my breathing exercise, for 4 days and every hours, I have to repeat. First step is, I have to breathe in to my nose and breathe out to my mouth slowly 10 times every cycle. Just to make sure every time when I breathe in, my stomach is full of oxygen. And for the second step, I have to put my hand above my stomach here. And during breathing out, oxygen is full here and breathe in. During the breathe in process, I have to make sure my stomach is full of oxygen. And breathing out, it has slowly become smaller. And it's in the count of. And for the third step, during the breathing, I have to raise up my hand. And slowly the chest becomes bigger. And slowly in the count of 10, maknanya saya tarik nafas sambil angkat tangan dengan mengembungkan perut. Dan masa mengeluarkan nafas, oksigen tu akan slowly keluar dan perut mengecil. Dapat rasa ianya oksigen tu masuk dan keluar slowly. Ianya adalah untuk mengembalikan semula oksigen yang banyak keluar daripada dada sebelah kiri, paru-paru sebelah kiri ya. Ianya dilakukan sebanyak 10 kali. Dan seterusnya, ianya saya buat macam ni. Hold my stomach, tangan dua kiri. Tapi rasa agak susah sikit sebab masih ada tube di belakang ni, jadi agak sakit. So I can replace it with like this. Masa saya tarik nafas, the stomach become bigger because of the oxygen, and slowly when I breathe out, dia kecup. Yeah. Next step ialah untuk proses mengeluarkan kahak. Sebab that day masa dikempiskan paru-paru tu banyak lendir-lendir dan kahak ataupun darah masih ada di paru-paru. So I use the small pillow ni, tekan di sini, dan saya tarik nafas. Lepas tu sebanyak 5 kali, dan kali ke-6 tu saya cuba batuk dan keluarkan kahak tu like this. And the final one, keluarkan kahak sekuat-kuat batuk, tapi sakit kat dada. Ianya ada satu latihan untuk melihat sejauh mana pernafasan kita. Tadi kita lakukan latihan tu, kita tengok kekuatan kita untuk meniup bola ni ya. Jadi sebelum operation, I can 3,500 mm. My target is 3,000. This is the best I can do. Doktor kata kalau boleh reach until 3,500, barulah saya boleh discharge. Dan seterusnya latihan berjalan. Jalan tu macam biasa lah. Stop and achieve 20 times. And then higher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Kita stop dulu exercise tadi. Ni obat yang dah dibagi untuk lepas minum. Ni menu yang dibagi untuk besok. Breakfast, I'll choose breakfast. Nanti akan ada buka pula. Fries yang bihun. Okay, and for lunch, fish head, vegetables. And dinner, I take homemade chicken in sauce. Okay, fish head. Nah, ini hasilnya. Okay. I akan tanda lepas ni and give to them. Dari 1 jam ni I boleh habiskan ni.
Ni yang namanya kuskus. Dia macam nasi tapi macam tepung sikit lah. Last meal before discharge, that is pizza and salad, of course, my favourite. Dapat pisang. Okay, thank you. Lunch this time, I request for banana. Sebab that dia susah sikit nak buang air. Dan yang ini adalah ubat yang untuk memudahkan buang air besar. Macam sirap terlalu manis, pekat. Ini biasa kita gunakan untuk proses kolonoskopi untuk memastikan usus kita bersih semua. Jangan dapat nurse lelaki. Sekarang ada banyak. Kita jam sekali ambil BP, oxygen level in my chest. Dan tengok demam ke tidak. Okay, tak ada mama. Tak demam. Sekejap lagi kita nak ambil x-ray sebab dah tube tadi dah keluar kan. So what is my BP reading? 151/70. Oh, quite high ya. Tapi bawah 70. bawah rendah sikit ya. Bawah okey. Okey. Normal range. Bawah atas 151 ya. Itu Oxygen level 96. is it okay? Yeah, it's okay. Anything above 95 is okay. Okay, good. Adik Ira ni nurse di SGMC yang menjaga saya sepanjang saya duduk sini. Saya ada mengalami masalah buang air besar sebenarnya. Jadi agak susah dan Ira lah yang membantu lepas bagi obat apa yang kecil-kecil tu untuk Decalex. Decalex kita pun tak tahu sangat, pun masih tak keluar sebab kita ada hemorrhoid katanya. Jadi agak susah. Dah 3 hari tak boleh. Bagi pula ubat yang cecair yang pekat manis tu. Tak tahu apa namanya. Apa namanya? Lactulose. Lactulose. Lepas tu bagi yang cucuk kat bawah tu. Bila bagi cucuk kat bawah, finally boleh. Alhamdulillah. So dia bagi kita masuk. Macam tahu je ayah pakai purple lah. Nak sambut ibu purple juga. Alah. We are going to third floor to settle the bill. Ayah kan ada. Sebab kata ayah, duit boleh dicari. Apa yang tak boleh dicari lah? Isteri baru. To take the bill issued by SGMC. Macam sijil penghargaan dah. Berapa degree ke tak? Bodyguard-nya ada 11. Inilah bodyguard dia. Dia mengaku dia bodyguard. First time kan? Dia mengaku bos. Ni result yang kolonoskopi. Apa tu? Usus ibu. So yang urusan tentang bayarnya urusan. Ini sebut. So before balik ada beberapa ubat medication. Ni hari ni dah nak discharge. Inilah puteri-puteri yang melayan ibu selama 4 hari sebagai ganti Liana. Dia orang malu. What to itu ya? Malu bila nak ambil gambar dengan doktor Gina. Bodyguard. Bodyguard. Kesian bodyguard ni macam dah tua dah. Oh, bestnya. Boleh air sanitize dulu tak? Tapi jangan kena bunyi hidup tau. Okey, angkat sikit. Alah, siapalah yang bagi kejap ya. Ibu baca dari siapa. Ambil gambar ya. Untuk pengesahan. Terima kasih. Okey, terima kasih ya. Cantiknya bunga. Alah. Kena cium bu. Dan siapalah ni kita tengok ya. Punya carnation comel. Wangi. Dear, warmest wishes for speedy recovery. Our thoughts are with you and we hope that brightens up your life. Lina Hassan. Lina, thank you so much. Thank you. Bagi cepat sehat ya. Doakannya. Thank you for the flower. Thank you Lina Hassan for the flower and the wishes. I love it.